Assalamualaikum anak-anak semua. Hari ini sambung lagi pelajaran kita. Masih lagi dalam bab 1, nombor nisbah. Tapi kita hari ini di poin 1.3, iaitu pecahan positif dan pecahan negatif. Okay, sekarang lihat ya anak-anak. Okay, macam mana kita nak wakilkan pecahan pada garis nombor seperti 1/2, 1/4, negatif 3/4 dan negatif 1/2 pada garis nombor. Okay, kita lihat di sini ada nombor negatif. Ada 2 negatif. Ada 2 lagi positif. Jadi kita bahagikan garis nombor ini kepada bahagian positif dan bahagian negatif. Okey, kita lihat di sini paling pecahan yang paling terbesar ialah pecahan yang paling besar ialah 1/4 ya. Jadi kita bahagikan kepada 4. Di sini yang paling besar ialah negatif 1. Okey, di sini negatif, di sini positif ya. Anak-anak, sorry. Positif 1. Okey, dan di tengah-tengahnya ialah kosong, mesti ada kosong. Okey, di sini kita 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di sini kosong ya. Kita letakkan kosong di tengah-tengah. Okey, sekarang kita 1/4. 1/4 mestilah di sebelah kanan ya, di sebelah kanan. 1/4. 1/4 di sini, 1/4. 1/4 mestilah 2/4. Lepas 1/4 mestilah 2/4. Tapi tak ada. Kita tengok 1/2. 1/2 ini kita jadikan dia pecahan yang sama seperti pembawah dia 4. Dia punya penyebut mesti 4. Jadi 1/2. Kita darab berapa jadi 4? Darab 2. Darabkan 2 ni dengan 2. Jadi per 4. 2 darab 2. Jadi 1 pun kita darabkan dengan 2. Jadi 1 darab 2, 2. Di sini 2/4. Jadi kita tuliskan 2/4, 1, 2, 2/4 di sini. Okey, sekarang apa yang ada? Negatif 3/4. Negatif 3. Kita bermula daripada tengah. Negatif 1/4. Negatif 2/4. Negatif 3/4 di sini. Negatif 3/4. Seterusnya, negatif 1/2. Seperti tadi, 1/2 kita besarkan jadi 2/4. Jadi negatif 1/2 juga jadi negatif 1/4. Negatif 2/4, sorry. Negatif 2/4. Dia kita 1/4. Negatif 2/4 di sini. Negatif 2/4. Okey, kita dah letakkan nombor-nombor tersebut pada sekali nombor. Jadi, tapi kita betulkan balik ya. Kita letak nombor yang tadi. Berapa nombor tadi? 1 per negatif 1/2 di sini. Di sini kita letakkan berapa? Nombor yang asal berapa? 1/2. Okey, kita dah letakkan. Okey, begitulah kita nak letakkan pecahan pada garis nombor ya anak-anak. Ya, okey, di sini bagaimana kita nak susun pecahan-pecahan kepada tertib menaik. Macam mana kita nak susun nombor negatif, nombor positif, pecahan-pecahan ni kepada tertib menaik. Okey anak-anak, perlu cikgu ingatkan dalam hukum nombor positif dan dalam garis nombor dalam garis nombor negatif yang paling besar tulisan yang paling besar, nombor yang paling besar ialah nilainya adalah kecil ya anak-anak. Okey, tidak seperti nombor positif. Kita ambil contoh yang besar. Okey, mula-mula kita samakan dulu bawah dia punya penyebut. Kita samakan dulu penyebut dia. Di sini 1/8. Di sini 4, kita nak jadikan per 8, kita darab dengan 2. 3 pun kita darab dengan 2. 2 ni kita darab dengan 4. 1 pun kita darab dengan 4.
Jadi kita dapat di sini 6 per 8. Di sini berapa? Di sini 4 per 8. Okey, ini ialah nombor positif ya anak-anak. Di sini 6 per 8, 4 per 8, 1 per 8. Jadi yang paling kecil di sini ialah 1 per 8. 1 per 8. Lepas tu diikuti dengan 4 per 8. Lepas tu 6 per 8. Okey, kita lihat nombor negatif. Nombor negatif. Nombor negatif, nombor yang paling besar merupakan nilai yang paling kecil. Di sini yang paling besar di mana? Negatif 1, 5 per 8. Okey, kita letakkan negatif 1, 5 per 8. Kemudian negatif 3 per 8. Okey. Jadi kita susun di situ. Okey anak-anak. Okey. Contoh berikutnya. Sekarang kita lihat bagaimana kita nak buat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, gabungan operasi. Di sini kita kata dia gabungan, sini ada tolak, sini ada darab, sini ada kurungan. Apa yang kita nak selesaikan dulu? Okey. Mengikut hukum matematik hukum bot maths matematik, kita selesaikan dalam kurungan dulu. Okey, 5, 6. Kita samakan bawah dia. Okey, sebab sini tolak. Kita tuliskan, kita jadikan dia pecahan tak wajar. Ni di sini 3.1 3 tambah 2. Jadi ni 5 per 3 darab. Dalam kurungan ni kita selesaikan dulu 5 per 6. Okey? 5 per 6, 2 per 3. 5 kita nak samakan bawah dia. Kita carikan dia punya GSTK. Gandaan sepunya terkecil. Bagaimana kita nak cari gandaan sepunya terkecil? Kita gunakan kaedah pembahagian berulang ya. 5. Okey, bagi 1 ni 6. 1. Okey. 5 kali 6 30. Jadi bawah dia mesti 30. Jadi 30. 5 kali 6. 6 kali 5. Jadi bawah darab 6, atas pun darab 6. Bawah darab 5, atas pun darab 5. Okey, 5 kali 6 30. 2 kali 6 12. Tolak 6 kali 5 30. 5 darab 5 25. Jadi di situ kita dapat 12 tolak 25. Jadi kita boleh selesaikan di situ. 5 per 3 darab 12 tolak 25. Okey, berapa ya anak-anak? Kita akan dapat hasilnya negatif. Kenapa? Sebab 25 nilainya lebih besar. Negatif dia di 25. Okey, jadi dia lebih besar. Jadi kita anggap 25 tolak 12. Jadi sini jawapannya ialah 13 per 30. Jadi kita boleh selesaikan guna darab silang. 5 darab 1, 5 darab 6. Selesaikan jadi negatif 13 per 6 kali 3, 18. Jawapannya ialah negatif 13 per 18. Okey anak-anak. Okey anak-anak. Seterusnya perhatikan gabungan operasi ni. Ada tambah di sini, ada bahagi di sini. Ni negatif positif bagi negatif positif bagi negatif. Mana kita nak selesai dulu? Okey, mengikut hukum matematik kita perlu selesaikan yang bahagi 1 per 3 bahagi negatif 5 per 6 dahulu. Baru kita tambah. Okey, kita salin 5 per 8. Perlu salin ya anak-anak, jangan ditinggalkan. 1 per 3 ni jadikan pecahan tak wajar. 1 darab 3 tambah 1 jadi 4 per 3. Okey. Kita terbalikkan terus. Okey. Negatif 5 per 6 jadi 6 per 5. Okey. Darab jadi bahagi. Bahagi jadi darab. Kita terbalikkan yang kemudiannya. Okey. 6 dan 3 kita boleh kecilkan. 3 darab 1, 3 darab 2. Okey. Terusnya 5 per 8 tambah 4 darab 2 lah negatif 8
bahagi 5. Okey. Di situ. Okey, kita nak selesaikan macam ni. Tambah ni tolak. 5/8. Jadi tolak 8/5. Kita kena bahagikan dia punya, kita kena samakan dia punya penyebut. Okey, sepunya dia lah 8 kali 5, 40 Sepunya ni lah kita dapat. Kita tulis kat sini ruang tak muat. 5/8, 8 darab 5, 5 darab 5 di sini. 5 darab 8, 8 darab 8. Jadi 5 darab 5, 25/40. Tolak 8 darab 8, 64. Jadi 40. Okey. Kita dapat di sini hasilnya negatif 64 tolak 25. Okey, 64 tolak 25, kita akan dapat hasil 39 anak-anak. 39/40. Okey, ni jawapan akhir kita. Okey anak-anak. Okey, dapat perhatikan.